Saya nak rujuk balik kepada kenyataan yang berhormat bahawa urusan kerajaan mempunyai keutamaan menurut Peraturan 15/1. Sebenarnya yang berhormat Menteri, itu yang kita minta, supaya 15/1 itu dipinda, supaya memberi keutamaan kepada urusan pembangkang pada beberapa hari seperti dipraktikkan seperti dipraktikkan di Westminster. Tak faham. Seperti dipraktikkan di Westminster yang berhormat Menteri, 20 hari pembangkang diberi, 20 opposition days. Di sini langsung tidak ada. Ini bermakna bahawa tidak ada peluang untuk dewan ini menjadi satu dewan di mana tindakan dan polisi kerajaan boleh dibincang secara menyeluruh kerana tidak ada hari pembangkang. Saya juga ingin menambah sedikit bahawa tujuan Dewan Rakyat bukan sahaja untuk menggubal undang-undang, tetapi untuk bertindak sebagai satu dewan di mana polisi dan tindakan kerajaan boleh dibincang secara penuhnya. Tolong duduk, saya belum habis. Saya belum habis. Jadi, tolong duduk. Peraturan mesyuarat, duduk. Faham? Peraturan mesyuarat, duduk. Mulakan. Duduk. Saya belum habis, duduk. Kalau tidak, Tuan Speaker, saya mau panggil doktor masuk dalam ini, suruh periksa darah yang berhormat ni. Saya tengok ada terbalik sikit darah dia. Itu yang saya sebut yang berhormat nanti. Hari pembangkang, kalau ada rancangan untuk membuat hari pembangkang seperti di Westminster 20 hari. Terima kasih. Ya. Nampaknya kita masih bertenaga ya. Ya. Saya sengaja biarkan. Tapi saya curu cara yang baik daripada pihak kerajaan tadi, bahawa kita cuba tengok di Pulau Pinang dan Selangor. Kalau sekiranya Pulau Pinang dan Selangor membenarkan pembangkang diberi keutamaan, saya ingat kita boleh bawa benda ni untuk dibincang dalam Dewan Rakyat. Mengenai cadangan jawatan kuasa pilihan parlimen. Mengenai cadangan supaya perbahasan dilanjutkan untuk memberi peluang kepada ahli parlimen pembangkang mengemukakan dan bahaskan rancangan undang-undang persendirian dan usul-usul termasuk usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18/1. Untuk makluman yang berhormat, masa persidangan adalah seperti yang diperuntukkan oleh Peraturan Mesyuarat 12. Sebarang pindaan berkenaan dengan peraturan ini boleh dikemukakan kepada jawatan kuasa peraturan mesyuarat. No problem, Si Putih. Nak tanya? Okay. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat. Seorang duta luar negara cakap dengan saya. Dia kata bagi dia bila ada ahli parlimen atau congressman daripada negara dia datang untuk menziarahi parlimen, dia kata dia selalu menghadapi masalah untuk mengaturkan siapakah ahli parlimen yang patut jumpa ahli parlimen daripada luar negara atau negara ini. Dia kata di parlimen mereka ada jawatan kuasa, Committee on Education, Committee on Foreign Affairs dan sebagainya. Jadi adalah lebih senang bagi dia untuk mengaturkan ahli parlimen dari luar negara itu di bawah komiti yang berlainan itu untuk jumpa dengan ahli parlimen di jawatan kuasa khas seperti ini, jenis ini di parlimen kita. Dan dia menghadapi masalah. Jadi saya nak bagi satu cadangan. Mungkin tibalah masanya bagi kita untuk tubuhkan kesemua jawatan kuasa ini, jawatan kuasa pendidikan ke, luar negara ke atau lain ke, supaya kita boleh memberi peluang kepada ahli parlimen kita ini menyertai dalam proses membuat keputusan ataupun dasar negara. Ini satu cadangan bagi Yang Berhormat. Yang kedua ialah, saya nak juga tanya Yang Berhormat. Kita semua ni telah pun merengkuk di Dewan ni dah 2 tahun lah. Ini tempat sepatutnya main badminton dah dulu. Jadi sekarang jadi satu dewan. Dah 2 tahun kita berada di sini dan kita nampak di sebelah sana yang bangunan yang asal itu, apa yang berlaku dekat sana. Sudah 2 tahun baru bumbung dinaikkan sahaja dan bila kita boleh pindah balik. Saya rasa kita agak
tidak begitu baiklah bagi parlimen kita. Bila kita ada dignitary pelawat, head of state dari luar negara datang ke parlimen, mereka masuk unit parlimen yang paling kecil di seluruh dunia. Ya, Bukan ringkas, gaji yang paling rendah. Jadi Ya. saya rasa kalau kita lihat pemaju luar, 2 tahun cukup bagi mereka untuk menaikkan satu kondominium. Tapi apa yang berlaku dengan kontraktor kita ini? Ya. Okey. Yang berhormat, Sesuai dengan gaji lah. saya nak fasa 1A ya, baik pulih dan naik taraf bangunan Parlimen Malaysia, Dewan Serbaguna untuk dijadikan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ini dah siap dah. Yang ini dah siap, dua siap. Sekarang fasa 2A, baik pulih panel fasad dan bumbung pinnacle, blok utama dan blok menara. Ini akan siap dalam bulan lebih kurang September atau Oktober nanti. Fasa 2B. Jadi Yang Berhormat, apabila sudah siap bermakna kita boleh pindah ke Dewan yang baru. Ataupun bila agaknya kita pindah. Betul, saya setuju dengan Okey. Putih. Okey. Ya. Bagus. Okey. Mesti kalau boleh kontraktor tu dikerahkan siang malam untuk membina apa ini menyiapkan bangunan ini. Tuan Speaker, Sebab ini peraturan bangunan mesyuarat. penting Kenapa menentukan ada dasar peraturan yang negara. berbeza untuk kinabatangan? Ya. Okey. Dalam perkara ini saya setuju sama dia. Lain perkara Ya. saya tidak setuju. Okey. Ya. Ni ya Yang Mohd Menteri, saya nasihatkan sama ada BN sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ikutlah peraturan mesyuarat. Nanti saya dianggap berbeza-beza. Terima kasih. Okey, fasa 2B, baik pulih dan naik taraf blok utama serta kerja-kerja berkaitan. Anggaran kos 148 juta. Hak yang ni kita akan mulakan pembinaan pada bulan Oktober nanti. Fasa 2C, baik pulih blok menara. Hak ini menara yang Ketua Pembangkang di sana, saya pun di sana. Hak ini akan siap dalam 2016. Ini program dia, 2016. Jadi nak pilihan pula baru siap. Fasa 4, pembinaan blok baru ahli parlimen dan pentadbiran. Termasuklah kinabatangan si putih. Pentadbiran dengan 550 tempat, dengan 550 tempat letak kenderaan. Anggaran kos 248 juta. Ini bangunan sebelah ni, bangunan 4 tingkat di atas dan 2 tingkat di bawah untuk parking. Jadi kalau ikut program ni, semua kita akan disiapkan pada akhir 2015 dan kalau menara pula akan akhir pada 2016. Jadi permintaan saya kepada Menteri JKR dan dia akan timbangkan supaya kita awalkan. Awalkan boleh, tapi dia akan melibatkan kos. Jadi kalau dia melibatkan kos, jadi parlimen ni kena ambil maklum bahawa kalau dia melibatkan kos, kita kena terima hakikat bahawa kalau kita nak awal kita kena dia libatkan kos. Kita boleh kerja 24 jam, tidak ada masalah, tetapi kontraktor sudah pasti akan mengenakan cas-cas tertentu. Pre-Q telah pun dipanggil untuk bangunan blok fasa 2B, tetapi fasa ini tender belum dipanggil lagi. Tender akan dipanggil mungkin dalam bulan Oktober atau November nanti. Jadi kita telah minta supaya semua kerja-kerja ini dibuat serentak supaya ianya boleh disiapkan di akhir tahun 2015. Mengenai cadangan peraturan mesyuarat 4144, peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dikaji semula supaya ahli-ahli parlimen dapat membuat pemilihan yang dipetua Dewan Rakyat dengan sulit dan terus. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada masa ini kaedah memilih tuan yang dipetua adalah seperti yang diperuntukkan oleh peraturan mesyuarat 4. Sebarang pindaan berkenaan peraturan ini boleh dikemukakan kepada jawatankuasa peraturan mesyuarat. Dia tidak ada masalah, dia terbuka. Ya, pembangkang jangan ingat bahawa hari ini semua kerajaan yang kontrol. Tidak. Sebab sekarang ni kita tengok jawatankuasa. Di zaman saya, pembangkang cuma seorang saja. Tapi sekarang ni kita ada dalam bentuk 6-4. Jadi 6 barisan, 4 pembangkang. Jawatankuasa pilihan select komiti kita akan usul pada 18 bulan ini yang sudah pastilah akan melibatkan ketua pembangkang dan juga lain-lain orang. Jawatankuasa ini kita akan pilih 2 jawatankuasa dulu, iaitu PAC dan jawatankuasa pemilih. Jawatankuasa pemilih itu akan melantik jawatankuasa yang lain. Jadi tidak ada masalah. Wakil pembangkang ada di sana, kemudian wakil barisan mereka boleh berbincang yang dipengusikan oleh yang dipetua Dewan Rakyat. Mengenai cadangan agar jawatankuasa khas dan tetap parlimen serta PAC haruslah mesyuarat 3 kali setahun. Dia tidak ada masalah
Ini mengikut keperluan. Kalau sekiranya mereka nak 4 kali atau 5 kali, mereka yang tetapkan. Jadi ini tidak masalah. Ini kita minta sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Tetapi kalau mereka memikirkan bahawa ianya perlu dibuat lebih dari itu pulang kepada jawatankuasa yang berkenaan. Mengenai saranan agar ahli parlimen ditadbir secara bebas oleh pejabat yang dipertua Dewan Rakyat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, yang dipertua Dewan Rakyat adalah bertanggungjawab dalam urusan dan perjalanan Dewan Rakyat yang mana ia tertakluk kepada perlembagaan persekutuan, peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan juga konvensyen yang berkaitan. Oleh yang demikian, yang dipertua hanya dipandu dan bertindak di bawah peruntukan undang-undang dan konvensyen yang telah dinyatakan. Ya, Putih. Mengenai cadangan supaya sesi soal jawab dihadkan kepada 35 saat. Setiap soalan seperti yang diamalkan di Parlimen Kanada. Untuk malam hari yang berhormat, masa bagi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan adalah seperti yang terkandung dalam Peraturan Mesyuarat 24.5. Sebarang pindaan peraturan ini boleh dikemukakan pada jawatankuasa Peraturan Mesyuarat.